Setiap langkah perjalananmu berunam berliku. Ini kubur ayah. Ayah meninggalkan kami adik-beradik sewaktu umur saya 14 tahun. Waktu tu, mak saya tengah mengandung adik bongsu kami. Masa ayah meninggal tu, adik saya yang nombor 2 baru habis UPSR. Dan yang lain-lain masih kecil lagi. Bila ayah meninggal, apa yang saya buat? Saya tak pergi sekolah. Sat saya pi, sat saya tak pi. Kami adik-beradik hidup berpindah randah sebab rumah arwah ayah tak boleh nak bayar masa tu. Ayah beli rumah tu tapi tiap-tiap bulan nak kena bayarkan, tapi kami tak dapat bayar rumah tu, so kami pun sewakan dekat orang lain. Daripada duit hasil sewa tu lah kami bayar balik rumah yang ayah beli tu. Lepas saya sewa rumah tu, saya duduk rumah tok belah mak saya. So bila saya duduk kat rumah tok belah mak saya, kadang-kadang saya pergi sekolah, kadang-kadang saya tak pergi. So cikgu pun mengambil saya bawa masuk asrama. Cikgu lah yang tanggung semua yuran sekolah saya, yuran asrama saya. Tapi saya duduk asrama pun tak lama. Tingkatan 3 tu saya keluar daripada asrama tu. So saya pergi ambil adik-adik saya semua, termasuklah mak saya, bawa balik ke rumah arwah ayah. Masa tu terpaksa suruh orang lain keluar. Kebetulan time tu saya dapat 400 lah daripada kebajikan masyarakat. Saya mohon bantuan. Dari situ saya buat duit tu untuk pembelanjaan tanggung sekolah, makan, minum, bayar bil api, bil air, dan rumah waktu tu bayar RM50 je sebulan. Lepas tu dah habis tu saya pun jawab PMR macam biasa. Lepas waktu masuk form 4 tu, mak saya tak buat hal. Dia keluar tak balik-balik dan tinggal adik saya semua macam tu. Sayalah yang jaga adik saya semua. Bila nak raya SPM tu, saya dapat tahu ada orang nak mai ambil adik saya, Umairah dan Najwa. Mak, apa ni? Aku nak buat apa pun anak aku. Hang kalau apa? Tergamuk kan? Mak jenis apa lagu ni? Nak bagi anak dekat orang? Aku peduli apa? Aku bagi depa. Aku nak duit. Hang tahu apa? Maira, ni cuma mai kat kau. Bagi sini. Umairah. Najwa. Depa anak aku. Aku yang mengandung depa. Hang kalau apa? Kak, lah ni macam mana? Jadi ke tak kami nak ambil anak ni? Hampa pergi balik. Hampa pergi balik. Aku tak bagi adik aku kat siapa-siapa pun. Ni macam mana lah ni kak? Kami main rejo. Duit dah bawa. Takkan kami nak balik tangan kosong? Mana boleh macam ni kak? Sinilah. Hampa balik dulu. Rasanya hari ni aku tak boleh lagi. Tu si Yani, dia tak bagi anak tu kat aku. Kak, jangan macam ni. Kalau tak cukup, habaq, kami boleh tambah. Hampa pergi balik. Pergi balik! Aku tak mau tengok muka hampa dua dah. Aku tak bagi adik aku kat siapa-siapa. Mak, dengar sini. Selagi Yani ada, selagi Yani boleh jaga adik-adik Yani, mak tak boleh pisahkan kami. Masuk dalam. Alhamdulillah, adik saya tak diambil orang. Lepas tu, esok tu saya pergi jawab exam fizik. So, jiran tolong tengokkan adik saya. Sebab, yelah, mak kan sat ada, sat tak ada. So, mereka lah yang bagi adik-adik saya makan, minum, apa semua tu. So, lepas nak jawab exam SPM tu, tengah nak syok buat karangan BM, tiba-tiba saya dapat tahu mak saya kahwin lain. Bila mak saya kahwin lain, dia tinggal adik-adik saya semua macam tu je. Habis semua tu, saya terus balik rumah. So, start daripada tu, saya lah jadi ketua keluarga buat adik-adik yang lain. Rutin saya setiap hari,
siapkan adik-adik nak pergi sekolah. Sikat rambut depa, pakaikan tudung, beri nasihat sebab saya lah sebagai mak dan juga ayah bagi depa pada masa tu. Lepas dah siap semua, saya hantar pergi sekolah macam biasa. Dan lepas tu saya terus pergi tempat kerja. Saya ni kerja kat kedai rujak biasa je time tu. Saya kerja susun barang, lepas tu layan pelanggan apa semua. Alhamdulillah, gaji kat situ walau tak banyak mampu bantu tampung pembelanjaan saya dan adik-adik yang lain pada masa tu lah. Berkali tersungkur pandangan. Duit kebajikan masa tu kan mak saya kahwin lain. So saya pergi ke Jabatan Kebajikan, saya bagi tahu kisah sebenar dan dia potong duit mak saya. Jadi duit tu dapat kat saya dan dengan duit tu termasuklah dengan gaji saya sara adik-adik saya sekolah, baju sekolah apa semua tu. Lepas tu masa keluar result SPM, saya antara orang yang terakhir pergi ambil result. Lepas tu dapat result sepatutnya boleh ECU, tapi saya tak mau. Saya ingat nak kerja je sebab adik-adik kan sekolah lagi. Jadi cikgu cakap dia tolong ECU kat saya. Masa tu saya dapat UU-ITM tapi saya tak pi. Lepas tu saya dapat pula tawaran matrik tapi saya tak pi matrik. Lepas tu cikgu tolong bawa pergi jumpa Jabatan Pengarah Pendidikan Perlis. Saya dapat masuk tingkatan 6. Masa dekat tingkatan 6 tu saya suka hati je pergi sekolah, tak pergi sekolah. Sebab masa tu kan saya kena hantar adik-adik saya pergi sekolah. Adik saya ada yang sekolah menengah, sekolah rendah. So dia jadi susah sikit untuk saya uruskan masa. Lepas tu ada sekali tu masa tingkatan 6 bawah, adik saya yang nombor 2 tu dia buat perangai sampai masuk lokap, naik turun mahkamah. So sayalah yang jamin apa semua tu. Keluar tu saya tak pergi sekolah. Cikgu mai cari saya kat rumah, tanya kenapa tak pergi sekolah, tapi saya buat tak tahu je, tak mau cakap. Kemudian cikgu pun ambil saya bawa balik asrama. So saya masuk lah asrama, belajar apa semua. Masa tu cikgu pesan dekat jiran saya untuk tolong tengokkan adik-adik saya. Masa kat tingkatan 6 tu saya suka hati je pergi sekolah, tak pergi sekolah. Sebab saya masa tu nak kena hantar adik saya pergi sekolah, ambil adik saya pergi sekolah. Yalah sebab adik saya kan ada yang sekolah rendah, sekolah menengah. So dia jadi susah sikit untuk saya uruskan masa. Lepas tu ada sekali tu masa saya form 6 bawah, adik saya yang nombor 2 tu buat perangai sampai masuk lokap, naik turun mahkamah. So sayalah yang pergi jamin dia apa semua. Sampai saya keluar tu saya tak pergi sekolah. Lepas tu cikgu mai cari saya dekat rumah dan tanya saya kenapa saya tak pergi sekolah. Tapi saya tak cakap, saya diam je. Cikgu pun bawa saya balik asrama, duduk asrama. Saya pun ikut belajar apa semua. Dan cikgu pesan dekat jiran-jiran untuk tolong jagakan adik-adik saya. Assalamualaikum, teacher. Allah. Duduk. Ni tanya tau. Tadi cikgu nampak result dekat sekolah. Ya Allah, cemerlang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yani mai sini pun sebab nak ucapkan terima kasih lah kat teacher. Sebab teacher banyak tolong Yani. Yani habis ni pun disebabkan teacher tolong Yani sampai Yani habis STPM ni. Alhamdulillah, sama-sama. Memang tugas teacher pun. Teacher sayang kat hampa semua. Teacher kalau boleh, nak semua anak murid teacher berjaya. Ni, result elok ni. Nanti jangan lupa isi review lah. Pasal tu InsyaAllah. Tapi Yani duk fikir Yani tak mau sama belajar. Sebab Yani nak bicara kerja tu nak jaga adik-adik, nak bela mereka. Sebab mereka tu tak ada orang jaga. Susah juga macam ni, Yani. Ha kena fikir balik. Tahu tak, lah ni nak cari kerja susah. Mereka tengok kita punya keputusan, kita punya tahap pendidikan. Hang
dekat STP. Tapi kalau hang ambil ijazah nanti, gaji hang lagi besar. Nanti hang boleh tolong adik-adik hang. Tapi teacher, depo tu tak ada orang jaga. Macam ni lah yang ni. Apa kata hang hantar adik-adik hang pergi rumah anak yatim. Nanti dekat sana jangan risau, depa jaga elok. Penjagaan pun rapi. Depa pun bagi pendidikan. Teacher, yang ni tak sanggup lah nak pisah dengan adik-adik yang ni. Yang ni risau. Tak apa yang ni, hang jangan risau. Nanti kalau ada masa nanti, hang boleh pergi lawat depa. Jangan risau nah. Tapi yang penting lah ni, hang kena fikir masak-masak. Nanti bila dah ada keputusan, bagi tahu teacher nah. Tak apalah. Kalau macam tu, yang ni balik dulu. Yang ni fikir masak-masak. Nanti, kalau yang ni dah ada keputusan, yang ni bagi tahu dekat teacher. Hari dah petang dah ni. Yang ni minta dia dulu nah. Terima kasih teacher. Sama-sama. Assalamualaikum. So, bila cikgu isi pun semua, Alhamdulillah saya dapat interview. First tu dekat UiTM Merbuk, bahagian Public Relation. Lepas tu, saya dapat USM, bahagian bidang komunikasi dengan social work. So, bila mereka dapat tahu kata bertembung, mereka ambil saya untuk bidang komunikasi. Ya. Yang ni ada cerita buruk dan cerita baik. Yang ni harap ayah terima. Ayah tahu tak? Yang ni dapat sambung belajar ke universiti. Tapi yang ni terpaksa hantar adik-adik ke rumah anak yatim. Untuk kebaikan dia orang ya. Kebaikan yang ni. Yang ni harap sangat ayah dapat faham situasi kami. Ayah tak marah dengan yang ni. Yang ni sayangkan ayah. Lepas tu, bila dekat USM, mak saya banyak sangat buat hal. Masa tu saya dalam kelas, tengah syuting, dalam studio, tengah jawab exam. So, bila masalah banyak sangat, saya pun jawab ala kadar saja yang saya mampu. Kadang ada masa saya lari balik Perlis jenguk adik saya. Saya hampir nak dibuang daripada USM sebab kehadiran saya sangat teruk. Tapi bila saya pergi jumpa lecturer, dia tanya apa masalah saya. So, saya pun reka satu cerita, bukan untuk berbohong, tapi untuk mengelakkan daripada mereka dapat tahu. Lepas tu, bila saya ada masa lapang, saya akan balik Perlis untuk tengok adik saya. Lepaskan rindu dekat adik saya, jenguk adik saya. Hafiz. Siapa ni? Dan sewaktu belajar kat USM ni jugalah saya ada berkawan dengan seorang lelaki ni. Saya kenal dia ni, biasalah kita budak-budak U ni kan nak meramaikan friend kat Facebook. So, tekan je accept semua tu. So, dia ni antara salah satunya. Dia selalu berhubung dengan saya kat situ. Walaupun kami tak layan sangat pun dia waktu tu. Tapi perangai saya ni adalah saya jual mahal dengan dia. Tak tahulah kenapa saya jual mahal dengan dia. Masa saya jumpa dia depan-depan pun setelah kami menghilangkan diri masing-masing selama 1 tahun lah. Lepas tu dia ajak saya jumpa. Dia cakap jomlah jumpa dia. Sebenarnya saya malas nak jumpa dia. Ya Allah, rasa macam takut nak jumpa dia. Macam perlukah aku jumpa dia ni kan. Lepas tu dia cakap dia bawa kawan.
Masa dia cakap dia bawa kawan tu, okey tak apalah, saya pun pergilah jumpa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dah lama tunggu ke? Mana ada, baru je sampai hari. Kenalkan ni kawan saya Afiq. Okeylah ni, jom. Takut nanti lambat terlepas pula pergi tu. Okey, jom. Jom. Saya suka lelaki yang suka rapat dengan saya, cakap hang aku, lagak macam kawan. Dan kita akan rasa ada something dengan dia. Jadi sebab saya pilih dia ni, dia paling bersabar dan sangat-sangat penyabar. Sebab saya ni yang panas baran. So bila saya marah, dialah yang banyak suruh saya sabar. Jadi kalau sebab utama saya pilih dia, antaranya dia lelaki yang banyak berkorban lah untuk saya. Ada lelaki yang boleh terima kita datang daripada broken family, tapi tak semua yang boleh stay dengan kita betul-betul. Memang susah lah nak jumpa macam dia ni. Saya ada masalah nak pergi jumpa orang untuk settle rumah saya, mahkamah nak tarik. So pukul 4 pagi pun dia sanggup datang ambil saya, bawa balik Perlis. Masa tu pun kami dua-dua pun dah kerja dah. Ayah, yang ni ada berita gembira nak cerita dekat ayah. Yang ni akan berkahwin dengan Hafiz. Lelaki yang ni pernah cerita dekat ayah dulu. Ayah jangan risau. Walaupun yang ni berkahwin, yang ni janji akan tetap jaga adik-adik yang masih duduk dengan yang ni. Tapi ayah, yang ni minta maaf sebab adik ketiga dan keempat dah pergi ikut mak ke KL. Dan kami terputus hubungan macam tu je ayah. Ya, tapi yang ni janji dengan ayah. Yang ni tetap akan jaga adik-adik yang lain yang masih ada di bawah jagaan ayah ni. Ayah nak tahu tak? Sekarang Dayak dah bertunang. Cantik sangat tunang Dayak ya. Dan 2 orang anak ayah, Najwa dan Umairah, sekarang dah besar. Mereka belajar dekat Tafiz. Dan seorang lagi anak ayah yang ayah tak sempat kenal pun, iaitu Auni, sekarang tinggal dekat rumah anak yatim terletak Rahmat Perlis. Dan alhamdulillah dia dah tumbuh besar menjadi anak yang solehah ya. Ayah, dan ni balik dulu ya. Dan ni nak pergi rumah anak yatim jumpa Auni. Assalamualaikum ayah. Okey, nasihat saya dekat masyarakat di luar sana, ingatlah setiap orang mempunyai ujian yang berbeza. Allah akan turunkan ujian kepada hamba-Nya mengikut kemampuan individu tersebut. Bagi yang senasib dengan saya, ingatlah terus pandang ke hadapan dan bangkit, berusaha menjadi manusia yang lebih berguna. Banyakkan masa untuk melawat kawasan yang lebih memerlukan seperti rumah anak-anak yatim, rumah orang tua-tua, gelandangan, dan cuba lihat dari pandang sudut mereka di situ. InsyaAllah kita sendiri akan rasa bersyukur dengan nikmat hidup kita pada waktu itu. Ingatlah, semua ini hanyalah pinjaman sementara. Jika tiada ganjaran di dunia, jangan risau, insya-Allah ganjaran di sana besar nikmatnya. Allah uji tanda Allah sayangkan kita.